Qala mu'alif kanasallahu sirrah. Faslun. Ini satu pasal menyatakan fakir yang hakiki. Fakir ilallah ta'ala. Hati sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi bila tahqiq di musyahadah akan ghina illah, kayanya Allah Ta'ala, maka di situ barulah dia bergantung bulat hatinya dengan Allah Ta'ala, maka dengan siddatul faqri. Itu semua dipanggil pakaian arif nabillah. Paslon pada menyatakan fakir hakiki pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kamu fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hai saudaraku, sucikan olehmu akan hatimu bagi Allah Ta'ala daripada mensertakan amanah Allah Ta'ala. Sucikan batin hati kita, yang dipanggil Ka'batillah, Baitillah, macam istilahnya. Sebab dialah tempat tajalli Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat pembukaan, tempat makrifat situ tadi. Jadi hakikatul insan, hakikat diri manusia. Sucikan olehmu akan hatimu bagi Allah Ta'ala. Mana bersihkan daripada yang lain, hanya tinggal dia dengan Tuhan ini. Ada maksudnya, ya. Kosongkan daripada yang lain. Farriq qalbak minal aghyar yamla'u bil ma'arif wal asrar. Farriq qalbak minal aghyar, kosongkan batin hati kamu lain daripada Ta'ala, barulah yamla'u bil ma'arif wal asrar. Wadma salah dalana madama fika baqiyatul siwan. Ya, maka engkau tidak patut bagi kami, engkau tidak patut, tidak layak untuk bersama kami, ai ma'allah, madama fika baqiyatul siwan. Selama ada sedikit lagi baqiyah, ada sekepe lagi, ada tinggal lagi selain daripada Allah Ta'ala dalam batin hati kau. Selain daripada Allah Ta'ala ada dalam batin. Mandang kudrat makhluk, mandang iradat makhluk, mandang makhluk, tak sampai tertutup. Jalan makrifat dengan tertutup. Bila tertutup, jadi dia terpinga-pinga. Ya, kehidupan dia terpinga. Baru tak dapat makrifat yang sebenar dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya tidak ada hakikat, tidak berjejak. Lepas itu tak layak seseorang tadi menempelkan diri bagi Allah Ta'ala, ma'dama fika baqiyatul siwan. Selama ada baqiyah, ada tinggal lagi, sebab itu kosong. Farriq qalbak, kosongkan batin hati kamu lain daripada Ta'ala. Habis itu sama kawan dengan orang duduk seorang kan, ini batin kan. Cerita ni tempat tilik Tuhan, ruhani kita kosong, walaupun kita bersama dengan orang. Ya, dia nak duduk sama makam kain ba'in. Ya, kain ba'in, asal dia dengan makhluk, hati dia dengan Allah Ta'ala. Makam kainun ba'inun, maka boleh duduk. Itu pakaian dia orang. Itu pakaian sunnah Rasulullah SAW, pakaian ruhani baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu sunnah yang paling besar kali. Maka macam nak cara, itulah kena proses. Kena proses. Belajar memakai, ya, pakai baju tu kena pakai baju ruhani. Tidak pakai baju jasmani je, rohani dia telanjang lagi. Rohani dia tak ada berpakaian lagi. Itu pakaian rohani. Jasad dia dengan makhluk, hati dia dengan Allah. Allah Tuhan limpahkan berbagai-bagai kurniaan, ma'arif, tajalliyat dan sebagainya, ya. Sucikan olehmu akan hatimu bagi Allah Ta'ala, ya, daripada mensertakan amanatullah, dan hiaskan olehmu akan dia, ya, dengan fakir yang hakiki. Ya, fakir yang hakiki. Oh, dia dapat gembira dia dengan Tuhan.
Ya, dia akan dapat al-farah, kegembiraan yang sebenar dengan Tuhan, yang disebut kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud kulli siddiqin bi falyafrahu wa bi zikri falyatana'am. Ya Daud, wahai Daud, kulli siddiqin, sampaikan kepada orang yang siddiq hati dia dengan aku, Tuhan kata. Dua perkara. Apa dia? Bi falyafrahu, dengan aku hendaklah mereka gembira. Ya, satu. Wa bi zikri falyatana'am, dan dengan zikrullah mereka bernikmat semua. Ya, selagi tak dapat tu belum jejak kita. Kalau bernikmat kita bagi kat dunia sedap sana, oh. Ya. Sebab jangan berani mengambil lazat dunia. Ada tak apa lazat yang rasa. Rasa tu dengan dia. Ya, sahabat banyak dunia, tapi dia tak letak dunia hati kita. Sebab apa dapat letak? Sebab tidak dapat dengan Allah Ta'ala. Ya, dia biaya mengosongkan batin hati dia dengan Allah, dapatlah dia kelazatan dengan Tuhan. Dia dapat lazat dengan Tuhan, atau duduk dia baulah, ya, dia punya farah, gembira dia tu kamil dengan Allah Ta'ala. La yakmulul farahu billah, tidak akan sempurna kegembiraan seronok kamu dengan Allah hatta yakhluwal qalb, sehingga kosong hati kamu tadi, min mahabbati ma siwa, daripada kasih yang lain daripada Ta'ala. Tidak akan sempurna seronok kamu. Dan macam mana nak seronok? Buang. Buang yang lain. Ya. Buang yang lain. Keseronokan tidur malam sedar kan, terbuang, bangun lawan. Keseronokan bercakap, terbuang, rentakkan dengan zikir. Lawan, dia tu bagi riadah mujahadah. Sebab suluk ni memang penting. Situlah tempat kita nak pam betul-betul. Segala unsur-unsur jalan makrifat situ semua dah longgok gitu. Ya. Sebab tu hatta yakhluwal qalb, sehingga kosong hati tadi, min mahabbati ma siwa, kosong daripada mahabbah selain Allah Ta'ala. Sebab tu kan ada di pama damal abdu, selama ada hamba tu muta'allikan bi syai'in, hati dia tu bergantung dengan suatu minas siwa daripada Ta'ala. Dapat benda bergantung ke orang. Dapat tu benda pandang asbab, pandang usaha dia, pandang kuasa dia, pandang itu semua sangkut, itu jalan sangkut mungkin. Kalau lebay pun lebay sangkut mungkin. Itu sangkut, itu hijab. Ya, fama damal abdu muta'alliqan bi syai'in minas siwa. Lepas tu dalam hikam dia ada dua kaedah kan. Kun bi awsafir rububiyah muta'alliqan, bi awsafir ubudiyah mutahaqqiqan. Kun, bentuklah diri kamu bi awsafir rububiyah, dengan memandang syuhud akan awsaf ketuhanan, sifat ketuhanan Rabb pengawal tu, muta'alliqan, bergantung. Jangan putus. Putus di gantungan hati kita dengan Tuhan. Sebab tu zikir yang putus. Ya, zikir dia punya penambat. Ya, sentiasa jalan Allah, Allah, Allah. Perhati ketuhanan Allah Ta'ala. Sebab wukuf kalbi penting. Ya, wukuf kalbi tak ada zikir lagi kan. Hadapkan tujuh kita punya rataib sum. Diam, terus fokus kepada apa? Zat yang laisa kamitslihi syai'. Di situ dia punya lazat tentang rasa lah. Ya. Dan sembahyang buat wukuf dia harus, yang mana dia ni laisa kamitslihi syai', menunjukkan segala tujuh lataif kepada laisa kamitslihi syai'. Allah. Asyik jalan ni kan. Sebab dia kena suruh dia ambil satu peringkat. Sebab dia suruh dia selesaikan dulu qalbi, roh, sir, tembak bagi dia penuh. Dia dah benar, dia dagingan dah sedap, dia berhenti, dia perhati. Dan yang pandang ni. Ya, dalam jalan. Baru dia dapat takarub dengan Tuhan. Baru dia nak pergi kepada apa? Nak kosong ke dalam. Ya, sehingga dia kosong batin ni daripada yang lain. Tahqiq betul, mu'allaqun billah, bergantung dengan Ta'ala. Kemudian kata fala yakmulul farah, fala yakmul, takkan sempurna farahuhu billah. Ya, oleh farah suka kamu dengan Ta'ala, wala yatimmu tana'umihi bizikrillah. Kalau kata rahsia pun nak dapat zauk zikir tu, ada rahsia kosongkan dalam tu. Ya, takkan sempurna kegembiraan, kemanisan, keseronok kau dengan Tuhan kau. Wala yatim, takkan sempurna tana'umihi, bernikmat dengan menikmat kata Allah bizikrillah, melainkan dengan tu kosong. Tu kata farid qalbak, dia pusing-pusing ibarat dia kurang sama. Tu dia nak kosong kan. Kosong kan benar dia. Bukan kosong terus, kosong menghadap dia maknanya.
baru dia akan dapat. Maka nak dapat sempurna tu kenapa? Bagi hati tadi apa? Dua. Kan? Ma nafa'al qalb mislu uzlatin yadkhulu fiha midanul fikrah. Tak akan sempurna. Tak ada satu benda yang paling hebat. Ma nafa'. Tak ada satu benda yang sangat-sangat memberi manfaat kepada rohani kita. Dua perkara kita cantumkan. Uzlah serta fikir. Asing dia tembak. Oh, cepat dia naik. Ya. Orang dulu suruh dia kejar orang tunggu. Bila masa suruh? Bila masa suruh kan? Orang kan suruh masa suruh lagi. Tiga je lah. Tiga. Mahabbah dengan makhluk buat lagi. Nah, siapkan dia nak mencari baju lagi. Kan, nak buat kuih raya macam-macam. Abang Mursyid kata aku tak pernah raya kat rumah aku. Aku raya kat Bukit Sulu. Sampai apa? Hari raya kan. Habis main raya balik. Ya. Oh, dah terbuka dengan Tuhan. Yang terbuka dengan Tuhan, kau letak lagi sedap dengan makhluk lagi. Ambil sedap dengan makhluk, tak ambil sedap dengan Tuhan, rugilah tuan-tuan. Jalan ni yang menang kiri kanan, menang orang maut. Jalan nak sampai, tengok Islam Mi'raj Nabi nak sampai hadrat Allah Ta'ala, dan dia tak paling kiri kanan. Kau paling kiri kanan memang sangkut ni. Kau jadi lebay sangkut jawab dia. Nampak pun lebay kau sangkut. Sangkut dengan apa? Sangkut dengan makhluk. Ya. Cakap buang makhluk senang, dia apa? Dia cakap lidah tak ada tulang. Buang makhluk, mahabbah. Kau duduk tidak, kau jadi bom mengabah. Kau pusing ni. Dia je tuan. Tengok munajat si apa? Surah Rokan. Jangan dihirau nak ada isi. Kau dengar munajat tu seram lu gomol tuan. Ya. Allah. Dan hiasi olehmu akan dia dengan fakir yang hakiki. Mana kefakiran hakiki kita dengan Allah Ta'ala, kosong yang lain tu berlazat tu, itu dipanggil apa tu? Perhiasan. Bagaimana kalau benda ni tak ada, hati kita ni apa? Serabut macam rumah lintang bukang, tak tiba hias. Kursi tongan langgang kan tak bersusun. Rumah pula apa kena conteng budak-budak, tak ada langsung perhiasan. Orang tengok apa rumah ni macam kena tinggal. Begitulah rumah hati kita, batin hati kita. Perhiasan dia tu, dia menghadap tawajuh dengan Tuhan, bergantung dia dengan Ta'ala, berlazat dengan Ta'ala. Itulah perhiasan yang menyebabkan bila Tuhan tengok, dan memang sentiasa Tuhan tengok, kan? Tak lepas pandangan Tuhan, mendapat redha dari Allah Ta'ala. Dan buang olehmu akan dakwah. Ini dipanggil apa tu, sumbat besar ni. Kalau jantung ni tiga line sumbat ni. Ya, dakwah. Wa kata Rabi'atul Adawiyah, tariquna tarku mulazahatul amal la tarkul amal. Jalan kami ma'asyiral arifin tarku mulazahatul amal, meninggalkan memandang-mandang amal. Jangan pandang semua dari dia. Dia yang menggerakkan, dia yang memberi, ya. La tarkul amal, bukan tinggal amal. Meninggalkan mulahazah pada amal, terus kepada Ta'ala. Itu panggil dakwah. Ya. Dalam munajat Ibn Ta'ala, ilahi man kanat mahasinuhu masawi fa kaifa la takunu masawihi masawi wa man kanat haqa'iquhu da'awi fa kaifa la takunu da'awihi da'awi. Ilahi wahai Tuhanku, man kanat mahasinuhu masawi, orang yang adalah mahasin, amal salih dia hebat-hebat tapi semua maksiat. Semayang di maksiat, belajar di maksiat, mengajar di maksiat, semua maksiat. Sebab ni wujudil afat, ada penyakit dalam. Rosak habis. Ya. Maka fa kaifa la takunu masawihi masawi. Maka betapa tidak maksiat dengan tegang tu maksiat, lagilah. Yang taat boleh jadi maksiat bila tak dikawal dalam. Kemudian wa man kanat haqa'iquhu da'awi, mereka ada batin hati hakikat di dakwa je. Kita nampak apa dia buat ibadat, tak nampak Tuhan gerakkan ni, nampak dia. Itu dakwa tu. Ana, saya. Oh, itu dakwa. Buang benda tu. Ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Kan kau yang melontar, dia yang melontar sebenar. Pandang dia tu maksudnya. Ya. Maka fa kaifa la takunu da'awihi da'i, maka betapa tidak orang buat dakwa. Wah, saya ni wali besar, saya ni dakwanya macam. Ada lagi kacau kan, dia mendakwa. Mendakwa. Tanpa izin. Kalau diizin lain, Syekh Abdul Qadir Jalani dia cakap terus. Wali-wali semua kaki begitu. Jangan. Itu ada part-part dia ni. Itu semua ada izin, itu ada isyarat-isyarat wali besar lain gitulah. Ya.
Ini boleh jadi wali nikah dah ibu. Ya. Mana perasaan dalam tu kena buang. Perasaan-perasaan kita buat tu kena buang. Nampak afal kita tu panggil dakwah. Buang tu mana fana lenyapkan. Baru dia nampak. Baru dia nampak kebesaran keagungan Tuhan, berlazat di dengan Allah. Berdapat tana'um bizikrillah. Terzikir ada rasa seronok tak? Terzikir kita tengok jam. Apa tak habis. Kalau zikir tak dapat seronok, malam-malam kena melaung. Melaung dengan Allah Ta'ala, ya Allah, batin hatiku terlampau dahsyat kotor, ya Allah, bersihkanlah ya Allah. Orang lain, wali-wali kekasihmu dapat manis dengan kau ya Allah, aku belum dapat lagi ya Allah. Menangis dengan Tuhan. Jangan biarkan dia berkarat lagi ni. Kau biarkan lagi dia berkarat kan. Ya. Kalau tak dapat, kena melaung malam-malam. Abang Musyrik kata, orang kampung panggil aku gilo. Tiap-tiap malam aku melaung. Air mata aku dekat sejak tu. Ya, baru terbuka dengan Allah Ta'ala. Kita air mata satu sudu tak lagi. Anak ada orang lain Allah. Allah. Habis. Buang olehmu akan dakwah. Buang dengan apa dia? Bil fana. Dan isyarat dalam hadis Nabi, la haula wala quwata illa billah. Itulah dia. Tak ada daya, tak ada upaya. Buang Nabi. Pandang dia. Pandang daya dia, upaya dia. Haulillah wa quwwatillah. Sekalian barang dalam 7 petala. Tengok tu. Buangkan olehmu akan dakwah kerana sekalian barang di dalam 7 petala langit, 7 petala bumi milik bagi Allah, akan milik kau. Apa maknanya? Ya, hai nafsuku bukan milik kau dan kau menumpang cakap dengan diri tu. Tak cakap dengan orang, cakap dengan diri tu. Kau menumpang, kau nak berlagak dengan kau tu. Kau berjalan, kaki kau dia gerak, tangan kau dia gerak, semua dia gerak. Apa ada kat kau? Mana itu? Matikan. Mutu qabla an tamut. Matikan diri kamu sebelum mati. Ya, bila mati boleh berjumpa dengan dia. Akhirat cara dia, di dunia pun berjumpa tajalliyat, pembukaan. Ya, muraqabah musyahadah dalam hadis sahih anta udallahi ka'annaka tarah fa in lam takun fa in lam takun fa innahu yara. Atau hadis sahih itu tempat mastanak sandaran arif billah. Ada pun barang yang ada engkau daripada segala hamba sahaya. Mu ni hamba sahaya je, fakir hina tu pakaian kita, tu uniform kita. Ya. Dan harta dan anak dan jasad dan roh sekaliannya, itu dia panggil apa tu? Dan sekalian hawas, panca indera kita, dan kuah yang nampak berjalan, maka sekalian tu bagi Allah dia punya. Kan kita punya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi kita Rabb. Mana yang mengawal, yang menjaga? Dia. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tuhan yang menjadikan kamu dan perbuatan kamu. Tu nas Quran, terang-terang Quran kata perbuatan kamu tu Tuhan jadi. Sekarang tanya, ada rasa tak? Selama ni kita semayang, kita rasa kita semayang ke kita rasa juga? Ya, kalau rasa kita lagi semayang tu menandakan kita telah syirik dalam pandangan. Bukan syirik i'tikad ya. I'tikad tak jadi syirik. Dia rasa. Syirik tergizaukan. Rasa kita tu kita masih tak dapat tauhidkan dengan dia. Kita nak tauhidkan rasa dengan dia. Dia punya lazat, masya-Allah. Ada ulama kata lebih dahsyat, lebih sedap daripada 1000 kali jimat itu. Ya, dia tak boleh nak misal lagi kan. Jimat kau ganda 1000 kali lebih dahsyat pada dia. Tadi nak bayang ni. Kelazatan bila dibuka. Lazat dia hilang yang lain. Duduk tangga ni baru dia sah sifat maut. Zuhud dia betul zuhud. Kalau tak dia tak ada lagi dah. Dia bau juhud, bukan zuhud. Cakap dia juhud. Bukan zuhud. Juhud. Allah. Dia kunci kat sini dan terbuka dengan dia baru sah berpakaian dengan sifat mahmudah. Maka jangan engkau bangsakan sekalian itu bagi engkau. Semua pinjam. Jangan perasaan kita punya kan. Ya. Dan jangan dakwakan kerana sekalian itu amanatullah. Semua yang ada kat kita ni amanah. Ya, mata akan disoal, ulaika kana mas'ula. Semua akan disoal. Apa kau tengok dulu aku bagi waktu. Telinga kau pun kau dengar. Mulut kau pun kau cakap. Semua tu akan disoal siasat di mahkamah qadi Rabbul Jalil yaumil mahsyar. Semua akan jawab. Ya, sebab apa kita nak buat kena ingat sana. Sebab tu bangun pagi-pagi lagi dah ingat pada mahsyar kan. Alhamdulillahi ahyana ba'da ma amantana wa ilaihin nusyur. Ya, wa ilaihin nusyur, kepada Ta'ala kita akan dihasyar. Ya, dilonggokkan kita mana pada mahsyar. Bangun tidur ingat pada mahsyar. Ya, dia baca sedar tak sedar tu.
Kerana sekiannya amanatullah, amanah Allah. Padahal engkau menanggung akan dia sekalian semua amanah Allah yang berat, serta kamu dakwakan dia dan menaruh kasih sayang akan dia dalam hatimu. Benda tu kita letak dalam hati kita, habis kan. Ya, dah penuh tu mana ruang nak menghadap Tuhan. Dapat pembersih dia apa? Penggilap dia zikir. Zikir dan basuh dia. Gilap dia dengan murakabah. Asal dia dengan murakabah. Hadid basaral iman di murakabah. Dah dapat murakabah kan, tapak dah dia apa lagi. Tegang kat dia dah tuan-tuan. Ya, duduk sentiasa murakabah. Dan merasai engkau akan kesusahan dan kesakitan dan membimbangkan dengan dia. Kita duk rasa susah, duk rasa sakit, ya, dia bimbang dengan dia, bukan dengan Tuhan. Pada semayang pun macam-macam cerita, macam filem ada semayang. Ya, sedangkan semayang tu tak dibenar sama sekali kita ingat yang lain. Wa aqimis salat li zikri. Dirikan semayang untuk kau menghadap aku, untuk mengingat kepada aku. Sekarang kita dah kocak macam-macam dalam tu. Sampah, sarat, macam-macam dah masuk. Ya, apa nak jawab? Ini kita makna kita punya amanah besar. Semayang ni kan sangkut kan. Ya. Kalau tak semayang, tak semayang lagi teruk dah. Kita masuk buk langsung dengan semayang ni. Allah Ta'ala bagi bekas tu untuk kita letakkan menghadap dia. Kita letak benda lain kan. Macam mana? Silap letak. Dalam semayang, ingatan full dengan dia je. Dan membimbangkan dia daripada berhadap dengan Allah Ta'ala. Macam-macam sibuk dunia yang kau bawa sampai kau membelakangkan Allah Ta'ala. Tidak ingat kepada Allah Ta'ala, ingatkan dia. Tak urus dengan Tuhan, ingatkan urusan dengan dia. Banyak berat. Bangun pagi nak tahu standard kita bangun pagi kan? Al-ghafil iza asbaha yanzuru maza yaf'alu. Wal-aqil iza asbaha yanzuru maza yaf'alullahu bih. Orang yang lalai dia bangun tidur, dia ingat projek dulu. Apa kerja tak siap, darat, lauk, jabat itu. Orang yang berakal tidak, dia bangun itu daripada apa yang Tuhan laku pada tubuh dia. Tuhan sambung nyawa gitu. Sihat badan. Kalau bangun mulut dah ingat jam. Cakap tadi minum air keluar balik, gua pada stroke. Macam nak tarik sekejap gitu ni. Ya. Sebab syukur kita masya-Allah. Nikmat Tuhan tak terkira kan. Dan membimbangkan dengan dia daripada berhadap dengan Ta'ala yang dituntutkan atas kamu tiap-tiap ketika. Tawajuh kita rohani kita ke Tuhan tiap-tiap ketika tuan. Sebab tiap-tiap ketika dalam nikmat dia. Maka nikmat apa tuan? Nafas terik tu nikmat. Maka syukur nikmat dia gandingkan dengan zikir. Terik Allah, lepas Allah. Maka jika engkau serahkan segala amanah itu kepada empunyanya dahulu daripada sampai ketika ambilnya, saya senanglah kamu daripada berat menanggungkan dia. Segala pada Allah Ta'ala. Ya, maksud dia apa tu? Taat perintah dia, ikut apa dia suruh. Dan daripada duka cita, ya dunia tadi. Dan jadilah engkau suci hati, batin hati kamu bersinar, ya, serta Allah Ta'ala. Dan putuslah engkau daripada segala was-was, mana gangguan-gangguan, bisikan-bisikan yang melalaikan kita daripada Ta'ala. Dan kerunsingan tadi. Bila was-was tak ada, runsing tak ada, tenang ada, tu apa tu? Tu pakaian wali lah tuan-tuan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, tu pakaian dia. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum. Kat sana ketahuilah awliya kekasih Allah tu dia tak ada hazan, tak ada duka cita, tenang. Inilah jalan. Ya, ketenangan dapat itu mana pakaian awliya tu nak beri kat dia. Ya. Dan lepas daripada segala percubaan dan fitnah dunia, segala tarikan dunia, semua dia tutup, ya, dengan nur muraqabah di dengan Allah Ta'ala. Dan segala keluh kesah yang dijadikan daripada menanggung amanah Allah Ta'ala, maka hendaklah kamu banyakkan fikir akan perkataan tiap-tiap ketika kamu sebut akan Tuhan. Setiap ketika sebut ingat Allah, jangan lupa. Dan kembali kepadanya, ya, kembali balik kepada hadrat Allah, supaya jadi engkau daripada ahlillah, daripada zumrati ahlillah. Maksud lain dia kan. Maksud apa? Grup dia orang, kan. Ini grup ahli dunia tu, parah. Dan sucilah hatimu kepada milik Allah Ta'ala. Sucilah hatimu ketika itu kepada apa? Milik Allah. Mana kita dah sedar kita ni adalah milik dia, ya? Dan kita terasa semua itu daripada dia.
Dan mabuklah kamu di dalam Ka'batullah dengan arak berjinak-jinak dengan Allah. Ini bahasa tasbih kan. Ulama sufi masih digunakan ni dua benda ni yang menarik kuat. Apa dia? Arak, satu lagi apa? Mabuk. Mabuk perempuan, mabuk arak. Termasuk dia tasbih, bukan suruh kita mabuk arak. Maksud dia macam mana orang bila mabuk tadi, tak ingat benda lain. Begitulah maksud dia nakkan kita kosong lain dengan dia je. Ya. Rasulullah menyatakan fana dan baka. Lagi panjang kan. Fana wal baka dengan Allah Ta'ala. Abu Sa'id. Tiga. Sabar. Tapi kanan ni. Fana dah di dalam baka dengan Allah Ta'ala. Ya. Fana tu apa? Antabdu alaka al-azamah. Ya. Antabdu alaka terselah laka bagi engkau al-azamah, ay azamatillah, terang terbuka dalam sentiasa dah. Oh, bergegar hati dia. Tak zikir dia, iza zikirallah wajilat qulubum, sebut nama Tuhan berkocak, kocakan gegaran dalam dia dengan memandang azamatillah, ya, menyebabkan patansiyaka kullasyai, menyebabkan kamu tak ada fokus pada selain dia. Asal mana tansian lupa. Bila kau fana dengan dia, lupa yang lain. Apa makna lupa sini? Macam orang jauh bukan. Fokus. Ataupun dipanggil keperasanan. Perasaan ke terus dengan Tuhan. Dengan makhluk tak ada perasaan dengan Tuhan. Itu bagi dia sama je. Orang puji dia tak perasan. Orang caci dia pun dia tak perasan. Sebab dia perasan dia dengan Allah. Dia harap pujian Allah. Dia takut celaan celaan Allah. Itu betul dia duduk siddiq hati dia dengan Allah Ta'ala. Ini dengan Tuhan dia tak perasan, dengan orang dia perasan. Kamu kata apa? Kamu orang masuk dalam perut tanpa mati kau tak sampai ke Tuhan. Selagi makhluk ada hati kamu, selagi kau tak akan berjejak tangga makrifat yang sebenar dengan Allah Ta'ala. Kan kata tadi, ma salah talana ma dama fika baqiyatun disiwana. Kamu tak layak nak masuk hadirat kami kalau ada lagi baki-baki kau tak buang. Ya, tunggul-tunggul mandam halu kau tak buang. Buang dengan betul murakabah namanya. Kemudian watawi buka angkulli syai'in siwal wahidul ladzi laisa kamitsli syai', sehingga lenyaplah daripada tiap-tiap sesuatu selain daripada wahid alladzi laisa kamitsli syai', yang tidak ada satu serupa dengan dia. Sebab dia kata laisa kamitsli ai laisa ma'ahu syai'. Ya, ulama sufi dipakai itu makna. Laisa ma'ahu syai', tidak ada sertanya sesuatu. Kanallah laisa wala syai'un ma'ahu. Kan Allah telah ada Ta'ala wala syai'un ma'ah. Ini panggil makam ahadiyah. Ya, ketiga Allah Ta'ala jadi sebelum ada makhluk. Jadi pandangan sufi dari tujuh apa? Stesen dia pandang. Ini stesen yang pertama dia pandang. Syuhud awliya dia pandang pertama tu kan Allah wala syai'un ma'ah. Sebelum makhluk, sebelum ada kosong dia. Ya, terasa macam hebat ni. Oh. Ya, kita waktu perasaan makhluk dia akan hilang, kelazatan. Adapun dikata sini makna huwa syuhud, ya, haq bila khalqin. Kama annal baqa huwa syuhudul haq bi haqqin. Itu beza dia. Dia kata panak tu syuhudul haq, ruhani batin dia, keperasaan dia syuhud musyahadah kepada al-haq Allah Ta'ala. Bila khalqin, keperasaan dengan makhluk hilang habis. Kama annal baqa, sebagaimana baqa pula ialah syuhudul haq bi syuhudul khalqi. Kau pandang akan al-khalqi makhluk tapi bihaqqin. Parangan dia sentiasa berantai. Ya. Makna apa? Tenungan berantai. Wah, baca tak. Kau ada pandang, kau boleh buat tenungan berantai. Oh, pening kepala. Ni apa makrifat kau bawa ni. Ya, terungan awliya ni panggil tenungan berantai. Mana dia tenung makhluk, rantaian dalam sentiasa. Ya, kalau tenung tak ada rantai, tenung putus habis. Dia tengok pokok nampak pokok, dia tengok laut nampak laut, lepas tengok duit lagi gila babi tu. Nampak duit jadi gila babi, lepas tu jadi babi gila tu. Ya, tu racun paling besar tu. Kalau dia tak ada tenungan makrifat berantai dengan Tuhan habis. Ini bukan surat berantai, ini pandangan berantai. Maknanya dipandang dia rantaian dengan Tuhan yang makin kuat. Lagi dipandang pada makhluk mata basar, basirah dia lagi rantai dia kuat dengan Tuhan. Ya, itu makna dia kata huwa syuhudul khalq. Ya, pandang makhluk tadi bihaq
dengan Allah Ta'ala. Allah. Pada kata sini, paman arafal haq syahidahu fi kulli syai. Siapa yang kenal Allah Ta'ala, sebenar-benar kenal, ya, syahidahu, dia akan syuhur Allah Ta'ala fi kulli syai, dalam tiap-tiap satu yang dipandang, tiap-tiap satu yang didengar, tiap-tiap satu, ya, yang diperasa semua. Maknanya dia mengenal Tuhan dalam itu, dan tiap-tiap sesuatu. Sebab apa tu dia kata walam yara ma'hu syai'an linufuzi basirati min syuhudil alamil asbah ila syuhudil alamil arwah. Ya. Sebab dia kata walam yara ma'ah, sebab tidak dia perasan, dia tak perasan serta Ta'ala tu syait tak ada. Sebab pandangan dia nufuz, tembus bil basirat, ya, tembus basirah dia tadi min syuhudil alamil asbah, alam luar ni tembus ila syuhudil alamil arwah. Dia masuk kepada alamil arwah, mana alamil ghaib. Terus dia memandang dengan rohani, kebesaran Allah. Kemudian min syuhudi alamil mulk ila syuhudil fadail malakut. Daripada padang mati luar, rohani dia pergi pada alamil malakut, iaitu alam ghaib, alam memandang kebesaran dan keagungan Allah Ta'ala. Allah. Berarti hai saudaraku, sucikan olehmu akan baitillah. Tadi dia panggil apa? Hati. Sini baitillah. Semalam dia panggil apa? Mahlijai. Macam-macam juga. Maknanya apa tu? Besarnya hakikat diri kita. Ya, hakikat insan kalbi itu besar, macam-macam nama dia kat dia, ya. Baitillah mana tempat terjadi Allah Ta'ala, hati tu. Sucikan apa? Dengan sucikan apa? Daripada mana? Daripada mengisbatkan wujud hakiki. Sucikan hati baik tadi daripada mengisbatkan, ya. Bayan dia tu mengisbatkan wujud yang hakiki bagi yang lain. An-anil matruk, mana kita meninggalkan, ya, meninggalkan anil matruk, mana kita tinggal. An isbati wujudil hakiki bi bagian lain, bi ghairillah, mana wujud yang hakiki tunggal. Siapa dia? Allah Ta'ala. Maka sifat wujud hakiki apa? Dialah sebenarnya an-nafi', al-mudar, dia yang memberi manfaat, dia yang memudarat, dia. Sekarang keperasaan makhluk yang terijak, dia kata apa? Seorang makhluk ni boleh memberi manfaat, seorang makhluk boleh mudarat. Sebab tu dia pegang apa? Oh, jangan wasa ni kalau tak bagi, oh dah habis. Nyampang-nyampang, tu nyampang-nyampang. Nyampang-nyampang aku makan ubat, aku tidak mampu, aku dia habis terus. Dia tak tahu dalam ni mampu. Ya, faham? Sebab wujud yang hakiki saja dia boleh memberi taksir, memberi kesan, sama ada ijad, idam, mengada, meniada, semua dia. Jadi jangan isbatkan selain daripada Ta'ala. Sebab kata la maujud, ya, ala sabili istiqlal. Tak ada maujud dalam istiqlal, huwallah, illallah. La maujud illallah. Wujud yang hakiki, ya. Wujud nampak semua ni majaz, sandar bayangan ni. Dia nak padamkan tuan, ya. Mengisbatkan wujud yang hakiki bagian lain daripada Ta'ala, itu kena apa tu? Buang. Dan hias pula, tu perhiasan. Orang sampai taraf ni kalau dia boleh hias dengan cara ni, Masya Allah, dia punya rohani tu punya nur ni memancar. Kalau awliya tengok tu, itu saya makin Nudian berjalan tengok nur sampai ke langit tu. Siapa punya dia tengok punya apa? Dia punya hamba. Sayyid dengan abdi dia berjalan orang kan. Dia nampak lagi jauh, nampak. Pung, dia punya nur memancar sampai ke langit tu. Kita tengok sampai ke pekan. Dia punya tuan tadi suruh hamba dia beli barang. Bila beli barang pun nampak pisah. Ui, dia kata nur ni rupanya hamba ni kan tuan. Tuan besar di bawah, hamba dia besar di atas. Malaikat tengok dia percaya nur. Terus Syekh Makinuddin Al-Asmari
Jumpa tuan ni, kau jual hamba kau kat aku, dia kata. Berapa je aku bayar lah, dia kata. Dia kata, wah pelik kau ni, kata. Apa hal? Dalam pendek cerita, hamba kau tu waliullah tu, kan sebarang orang. Masya Allah, dia kata. Kalau macam tu tak payah lah, aku merdeka kepada dia. Ya, tu merdeka dia kata ni. Banyak dulu wali-wali ni, kalangan hamba banyak wali. Sebab dia tak banyak kerja dah. Dia settlekan kerja dengan tuan ni dah, tu boleh menghadap Tuhan. Oh, sedap. Kita dah pergi kerja, banyak kepala pusing, macam-macam nak fikir. Syawari dalam kepala banyak. Dia tak ada fikir lagi. Selesai kerja tu, dia pun tarik. Dan hiasi akan dia dengan menafikan wujud engkau yang majazi. Nafikan wujud kamu, buangkan keperasanan wujud makhluk yang dipanggil wujud majaz. Majaz mana sandar, ambil nama je lah. Air pipe. Itu majaz. Air pipe. Pipe batang besi mana ada air. Tuan-tuan pergi highway, pergi batang besi, kita pegang seorang, kita putau. Putau ada air kan. Melecit tangan tak keluar air. Bosi mana ada air. Kan? Kalau batang tebu tu boleh kan ada air. Tapi kenapa nama air pipe? Padahal pipe tak ada air. Lalu kat dia. Oleh kerana lalu kat dia tadi, maka disandarkan air pipe. Padahal air itu bukan air pipe. Air takungan. Durian tunggal. Sini mana punya? Sini kan? Sini sana kan? Jus. Oh, jus. Di sini buat boleh tahan kan? Nak masuk kereta tak sampai hati. Yang merah itu. Macam-macam. Kena tapis kan ni. Lepas tu bila tuan-tuan tapis air, jangan lupa tapis dalam. Tapi dalam tapi. Air bila ditapis, minum sedap tak? Sedap kan? Orang yang maha tapis kan 7 tapis. Ujung tu kita minum, sedap lembut je air kan. Begitu dalam tu tapis. Tasawuf ni rohani kita tapis dalam. Last sekali tapis aku, buang pandangan makhluk. Bau sedap kita dengar Ta'ala tu. Qutul arwah. Makanan rohani kita zikir sedap. Kita zikir, terbuka dengan dia kan. Rasa lazat dengan dia. Lebih lazat daripada kita minum air yang ditapis. Ya. Indah nak tapis, dia tak kira tekak. Buka air baik ngangu kan. Lepas tu tekak kita main melidau je. Begitulah bila rohani kita tak tapis, dia berpenyakit. Bila penyakit dia pun kan, nak buat taat berat, nak menghadap Tuhan malas, ya. Buat ibadat tak khusyuk, ataupun penyakit tu. Buat benda sedap rasa tak sedap. Maka jangan engkau mengisbatkan wujud engkau yang majaz, yang majazi itu, serta wujud Allah. Maknanya jangan pandang seperti itu. Maknanya apa? Kita pandang je wujud Tuhan, wujud kita minta nampak dah. Tenggelam. Lenyapkan. Ghaib nazar al-haqqi bin nazari ilaih. Buangkan pandangan makhluk itu. Ini pandangan kita. Dan keluarkan oleh dari penjara mengaku dan dakwah kepada padang wahdatillah. Allah kalam. Keluarkan diri daripada belenggu. Ya, sidinul wujud dipanggil. Dalam hikam kata apa? Aurada alaikal warid. Ya, liyatasallama min yadil aghyar. Ya, ataupun dia liyukhrika min sidinil wujud ila fada'i syuhud. Maknanya datang warid tu sengaja daripada apa kelebihan dia? Mengeluarkan kamu daripada penjara memandang wujud itu kepada apa? Padang luas syuhud akan Allah Ta'ala. Padang luas syuhud tentang Allah. Orang duduk dalam penjara kan 10 tahun. Dia dengar 2 hari nak keluar. Dia punya suka. Dia keluar-keluar bawa dekat padang luar. Seronok pandangan. Dia dalam penjara umur 10 hari kan. Tengok bawah pijat kat dia atas tembok. Dia dapat keluar punya lega. Begitu pada awliya. Daripada dia terbelenggu dengan hijab dekat Tuan Tajali. Dia punya lazat. Masya Allah. Keluar. Pergi kepada padang. Apa padang luas apa? Wahdatillah. Keasaan Allah Ta'ala. Ya, kelazatan murakabah kewujudan ketunggalan Allah Maha Dahsyat. Dan engkau perangkan nafsu engkau dengan apa? Pelaparkan dia. Ini bulan puasa cantik kan? Laparkan dia betul. Dengan lapar nur terang. Ya, iza aqallu rajul tumma mulia ajabu nuran. Bila seorang tu kurangkan makan, kata Rasulullah SAW, mulia jawfuhu nuran. Batin hati dia penuh dengan nur. Nur iman, nur makrifat, nur ibadat. Bergajin dengan ibadat. Pukul lapar dia boleh kata Quran. Bulan tak puasa pukul bonjit kan, tapi tak boleh kata Quran. Tengok rahsia itu. Ya, rohani dia bila kita jasmani kita break, rohani dia naik. Unsur jasmani bila kita kurangkan, unsur rohani akan naik. Kalau kita layan unsur jasmani, unsur rohani akan turun.
Itu keadaan dia. Ya. Sebab kita nak jaga unsur rohani. Ya, siapa yang tak masuk dalam unsur rohani, dia jaga jasmani, qad azzabakumullahu bihayatil jismani ar-radiyah. Tuhan akan azab dia fokuskan dengan hidup rohani, jasmani. Makan minum tu perut dia tu binatang boleh kan. Ya. Kalau dia jaga perut dia je, standard dia boleh tidur dengan kebau lembu. Kalau otak dia fikir perut je, ada boleh kebau, boleh tidur satu kandang. Ya. Minta izin lah dengan lembu boleh tak? Kalau lembu kata silakan lah. Lembu pun bertasbih. Wa in min syai'in illa tasbihan. Walakin la yafau tasbihahu. Kau tak faham tasbih. Binatang ni mati bila habis tasbih. Dia habis tasbih dia mati. Jadi kalau binatang tasbih, kita tak tasbih, berat. Sebab tu Quran kata ulaika kal an'am balhum adall. Kan dia turun darajat haiwan tu lebih teruk, balhum adall, bahkan lebih sesat. Quran kata kalau dia tak ambil jalan Tuhan tu jadi. Dan sebut oleh Allah Ta'ala supaya zahir terang dalam hati engkau bendaharaan wujud, simpanan memandang murakabah wujud Tuhan itu pembendaharaan dalam dan murakabah musyahadah diri, dan supaya berombak, Masya Allah, ya, berombak di dalam ruh kamu tadi akan oleh laut ahadiyatillah. Allahumma ja'alna. Semua benda zauki kan. Ombakan laut ahadiyah. Maknanya hati kamu tu apa? Dah bergerak, dia tak beku. Dia dah boleh masuk berlazat ya dengan ombak ahadiyah. Mana ketunggalan memandang akan dia lenyap yang lain. Dan supaya terpancar pula. Oh, ni semua kalam balarah ini. Terpancarlah mata air hikmah. Ya. Kepala ilmu hikmah apa? Makhafatullah. Ra'sul hikmah makhafatullah. Ya. Kepala ilmu hikmah ni ialah gerun dengan Tuhan. Kegerunan tu bila kuat, yang lain tenggelam, ketika itu Tuhan akan bukakan. Hikmah tu laduni lah. Ilmu laduni, anwar futuhat dipanggil hikmah. Satu, kalau dua hikmatan. Kalau banyak hikam. Hikam tu dah kita hikam tu dah panggil hikmah. Kalam-kalam aulia illah yang bercakap dengan nur daripada Allah Ta'ala. Sebab kalam dia orang pakai. Ya. Sebab dia masuk dalam makna hadis sahih. La yazun abdu yataqarrabu ilayya ila bil nafil. Hatta uhibbah. Fa iza ahbabtu kuntu samahu allazi yasma'u. Sentiasa dia menghampirkan diri dengan aku sehingga aku kasih. Bila aku kasih, dia bercakap dengan aku. Semua dengan aku. Bagaimana kalau cakap dia tadi dengan maknanya pembukaan nur dari Tuhan, maka cakap dia macam cantik lah. Tak ada unsur nafsu. Ya. Dia bercakap dengan syuhud akan Allah Ta'ala. Dan supaya terpancarlah mata air hikmah daripada hatimu, ya, atas lidah engkau. Sebab para awliya boleh bercakap, dia pum swiji, terketuk dalam itu. Satu orang wali kan dia lalu, dipikul batang kayu besar. Habis orang tepi jalan tanya, oh, dia kata, Syekh, pikul apa berat tu? Yang kau pikul tu lagi berat dia. Dia cakap dua patah, habis orang faham. Yang kau pikul tu lagi berat. Dia betul orang faham. Mana dosa yang kita pikul lagi berat daripada kayu aku pikul. Terus senyap tu kawan tu. Dia cakap sikit dia pum melekat masuk. Ya. Sebab dia cakap tu bukan dengan nafsu. Orang dalam syuhud Tuhan cakap, betul sedang. Dia bercakap dalam keadaan hati dia syauq dengan Tuhan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, anak dia pun alim besar. Satu ketika Syekh Al-Jailani arahkan anak digantikan sementara tempat dia ngajar. Orang ramai kan gantikan. Lepas tu tengah ngajar, Syekh Al-Jailani pun sampai. Ya. Bila anak dia duduk, Syekh Al-Jailani baru cakap sepatah dua, dia baca pum dah terjerit. Pum sana terjerit, pensan. Dia cakap dua tiga patah dia, jazbah berlaku. Pum, Allah, pum tersandar. Oh, pum. Ya, itu panggil jazbah, tarikat. Apa tu? Kalam daripada dia, nur yang keluar daripada kalam aulia illahi ta'ala. Dia bukan bercakap dengan nafsu, dia bercakap dengan memandang af'al Tuhan. Apa tak dahsyat. So daripada hati dia terjun ke hati. Kita pula bercakap kadang daripada mulut sini, bukan dalam hati di sini. Orang pun masuk sini, keluar sini. Masuk sini, keluar sini. Ya. Kalau aulia akan dia cakap sikit, kita ingat tanpa mati. Sebab dia bercakap bukan cakap kosong. Ya. Allah, supaya terpancar mata air hikmah daripada hatimu atas lidah engkau daripada laut ahadiyah. Masya Allah, ya. Kerana barang
Dia ditasbihkan dengan laut pihak apa? Luas. Bukan ilmu dapat dalam kitab dia kan. Dia bukan ilmu dapat kitab. Dia bukan ilmu dalam kitab dia dapat. Ilmu ladun ni. Terus dari Tuhan. Wattaqullahu ya'alimu. Takwa dengan zahir dan batin dengan Tuhan, maka Tuhan akan bukakan ilmu terus nanti. Mana amila bima alima warasahu ilma ma lam ya'lam. Dalam hadis Nabi kata barang siapa beramal dengan ilmu dia tahu, Tuhan akan bukakan ilmu belum tahu. Ini ilmu dipanggil wahbiyah. Wahbi, bukan wahbi. Wahbi itu babah kan. Wahbiyah, ilmu kurnian. Ya Fattah, ya Wahhab. Itu dia minta. Ya Allah bukakanlah. Ini mana Fattah. Wahhab yang memberi. Ini ilmu beri terus. Tuhan tempatkan dalam batin yang syarat dia apa? Telah bersih. Kerja kita satu kan, tasbih bersih kan. Tembak dia bersih dapatlah. Banyak udah yang dapat pum tu buka tu apa? Dia bukan nanti kita banyak ilmu kan. Ya. Berjalan ni cukup ilmu pertanyaan ke lepas untuk ibadat kita tahu dah shoot aja dah kan. Cepat kita buka. Jadi suruh dia ni wajib betul lah. Kena lain cerita pula kan. Kerana barang siapa kelepasan daripada penjara mengaku. Semua kalangan tasbih kan. Mana mengaku anak itu penjara. Anak Syekh, anak nampak diri kan? Saya tu tak pakai. Dalam sufi nak buang saya tu. Ananiyah. Ya, aku keakuan, aku dia buang. Ya, dia nak pandang dia huwa Allah. Dia. Ya. Itu paling penjara mengaku. Mana mengaku yang diserupakan dengan penjara. Wajah syabah di mana? Terhijab. Duduk penjara terhijab kan. Begitulah orang pandang diri dia, maka dia mahjub. Dia terhijab dengan Allah Ta'ala. Sebab cara mati ke dia apa? Nabi Raja kata Nabi Rasulullah SAW kan? La hawla wa la quwwata. Itu syarat makam fana. Mana ada panak-panak dalam Islam, tak ada panak-panak. Dia kata, kalau tak kau tak ganti, jangan cakap kan. Ni jenis takabur. Apa takabur? Kat mana nampak takabur dia? Dia semua tahu. Itu takabur kan. Buka surah Yusuf, faqul li ilmin aliman. Atas orang alim ada orang alim lah. Kan. Bila dinafikan seolah apa? Seolah dia paling pandai, dia paling cerdik. Ya, arif billah punya cakap dia nak tolak. Makam fana, makam bakar ni siapa yang tahu Zaid buat pembazian. Arif billah, dia buat tu semua dengan apa? Suluhan daripada nur, daripada Quran dan hadis yang dia faham. Ya, kau ilmu tak ada hujung kuku, ni Wahabi ni kegam. Sekil lagi. Ya. Kalau sufi nak lawan nak maaf. Man adan waliyan faqad azantu bil harb. Siapa memusuhi perang dengan hamba dengan waliku, aku izinkan berperang dengan dia. Ya. Dr. Yusri di Mesir kan. Dia dua lain tadi. Doktor pun ada, lainnya kan. Terkait Yusriyah, dia pecahan daripada Abu Syazili kan. Dia tafsirkan makna fakat azan tu bihar, perang Allah Ta'ala apa? Tuan perang, tuan tamp dia terus dia tak nampak jalan kebenaran. Itu maksudnya. Dia tafsirkan. Ya, dia kena serangan tuan, langsung dia buta hati dia. Dia tak nampak kan, dia tolak habis jalan. Itu tak kena itu. Dia kena bom. Terus buta mata hati, tak nampak jalan hakikat yang sebenarnya. Habis satu lagi. Dan kerana bahawasanya kelepasan daripada penjara mengaku dan dakwa tu mengaku, dakwa tu penjara. Ialah dipanggil raja waktu. Ya, hebat. Dia lepas itu gaji sungguh lah. Dia panggil hurriyah, makam hurriyah. Makam hurriyah dipanggil makam ubudah. Satu ibadah, kemudian makam ubudiyah, kemudian makam ubudah. Apa makna ubudah? Ay hurriyah. Hurriyah mana makam merdeka. Hati dia tidak diikat dengan siapa? Dengan Allah Ta'ala sahaja. Ya. Kita mana ikat penjara, macam-macam ikat kita. Betul. Maka ialah raja waktunya dengan kurniaan Allah Ta'ala. Dan barang siapa fana daripada dirinya, wallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana. Alhamdulillah. Subhanallah.